tazkiyah untuk menyampaikan tazkirah, dan insyaAllah pada pagi itu kita mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan santapan rohani kita pada pagi itu sebelum kita santapan pagi kita, insyaAllah. Dengan itu majlis menyebut Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan ceramah beliau. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la naqdim ilaika ahlus samawati wal ardi ashfa'na kaina wa qad kana uqdimu ilaika bayna yaday azalika. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim wa la ilaha illa huwa faradun bizal jalali wal ikram wa atubu ilayhi min jami'i asma'i min kulli dhanbin azam ta'amudan khata'a zahiran wa batinan qala fi ajma qad sakanata khadrata عدد ما أوجدته قدرته وخصده. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين نقص إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى روح شيخنا الشيخ سيد أحمد بن إدريس رحمه الله تعالى وإلى روح شيخنا الشيخ جعفر بن محمد صالح رحمه الله تعالى وإلى روح شيخنا الشيخ أحمد فهمي بن زمزم البنجري الندوي الملكي رحمه الله تعالى وإلى شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفظه الله تعالى وإلى معلمينا وإلى والدينا شلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من المتقين. اللهم اجعلك بالله العظيم ولزمك عرش الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذكر عظيم عن الله العظيم بقراءة ذات الله العظيم في كل محد ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا خلق عظيم. وسلم عليه وعلى آله وجمع بيننا وبينه كما جمعت من الروح ونفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما نجعله رب الحدث من الجمعة جفنا قبل الآخرة يا عظيم. وجمع بيننا وبينه كما جمعت من الروح ونفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما وجعله رب الحدث من الجمعة جفنا قبل الآخرة يا عظيم. وجمع بيننا وبينه كما جمعت من الروح ونفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب رحلة من الجميع جفنا قبل الآخرة يا عظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله
في كل لمحة ونفس عدد ما علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما علم الله أما بعد. Bahagia pengurusi hitam imam dan seluruh pegawai-pegawai masjid hitam kuasa masjid, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpah kurnia rahmat Allah Subhanahu wa taala di malam di pagi yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberi peluang kepada kita untuk sama-sama kita tunaikan salat fardu subuh secara berjemaah sebentar tadi dan dapat kita berada majlis ilmu pada pagi ini. Alhamdulillah, tak semua Allah taala bagi peluang ini. Tak semua Allah Ta'ala beri peluang ini untuk bangun melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih kita. Dan Alhamdulillah dapat kita bersama juga dalam majlis ilmu yang saya dah sekian lama tak datang. Ke Kuching ni pun kalau ikut datang sini pun setahun lebih dah tak datang. Sebelum Covid lagi lama. Alhamdulillah kali ini dapat bersama kita, Allah Subhanahu wa taala masih memberi peluang umur usia kita dalam untuk kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang kita berada di bulan Desember, bulan 12. Beberapa hari lagi kita akan tinggalkan tahun 2023 dan memasuki kalau kata 50 dia naik 51, kalau 62 dia naik 63. Tetapi hakikatnya kita semakin hampir dengan saat pertemuan kita dengan Malikul Maut. Umur kita nampak tambah di segi angka, tetapi hakikatnya semakin berkurangan umur kita, tempoh untuk kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, bila Allah masih beri peluang kepada kita, jadi perlu kita kena ingat Allah masih beri peluang kepada kita antaranya 3 perkara. Yang pertama, Allah masih beri peluang kepada kita untuk kita tingkatkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Terutama ilmu sebagai ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ini sebagai satu kefarduan yang ain. Kalau kata seorang tu buat, maka selesailah dia. Kalau seorang itu tak dapat laksanakan, selama itulah dia masih lagi tak terlepas fardu itu. Dia bukan sekadar fardu, bukan sekadar wajib, tetapi fardu. Fardu ni contoh kita ambil masuk waktu subuh tadi. Bila masuk waktu subuh tadi, jam berapa masuk subuh? Jam 5.16 masuk subuh. 5.16 masuk subuh. Jadi apabila masuk waktu subuh, sebagai kita seorang Islam,
telah difardukan kepada kita salat subuh semua yang masih hidup di atas muka bumi ini, yang aqil, yang baligh, semua fardu kena atas kita. Dan alhamdulillah kita telah tunaikan kefarduan itu tadi. Ya, kita telah tunaikan fardu subuh, salat subuh secara berjemaah. Dan alhamdulillah kita dah selesai kefarduan itu, jadi kita terlepas. Ada lagi sahabat-sahabat kita yang mungkin di dalam tidur, dibuai mimpi, dan dia belum melaksanakan tuntutan kefarduan ini. Selama mana dia tak laksanakan lagi, selama itulah tuntutan itu tak terlepas lagi dia. Sehinggalah dia bangun, tak tahu bangun jam berapa. Dah, mungkin yang bangun jam 9 pun ada. Nah, bila dia bangun jam 9, dia buat ke tidak? Kalau dia solat subuh, maka terlepas. Lagi mana dia tak solat subuh, selagi itulah tak terlepas. Zuhur sekejap lagi, jam 12.32. Fardu lagi di atas kita, belum fardu untuk hari ini. Yang kemarin semalam kita dah selesai. Nah, untuk hari ini pada 3 hari bulan 12 pada hari ini belum lagi difardukan ke atas kita. Sehingga jam 12.32 sekejap lagi barulah difardukan ke atas kita. Begitulah fardu. Begitulah solat, iaitu menuntut ilmu bagi kita. Menuntut ilmu sebagai ilmu fardu ain. Apabila kita akil balik, maka wajib atas kita untuk menuntut ilmu. Selama mana kita tidak menuntut ilmu, maka selama itulah kefarduan itu tak lepas. Nah, selama itulah kefarduan itu tidak terlepas. Sebab itu disebut sebagai kita belajar ilmu fardu ain. Nah, fardu ain ini ulama menggariskan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu fardu ain ini ada 3 ilmu. Yang pertama ialah ilmu tauhid, ataupun disebut juga sebagai ilmu akidah, ataupun disebut juga sebagai ilmu usuluddin. Ilmu ini yang awal-awal kita kena belajar. Selagi mana kita tak belajar ilmu ni, selagi itulah kita menanggung dosa. Ilmu tauhid ini yang membawa kita kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan ini sebagai kunci, anak kunci untuk kita memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Miftahul jannah, anak kunci syurga, la ilaha illallah. Dengan kita meyakini la ilaha illallah. Islam sekadar kita mengucap di mulut, dia panggil taqrirul bil lisan, sebut dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka Islamlah kita. Aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Maka Islamlah kita, kerana kita telah bertutur dengan mulut. Tapi iman belum. Iman dia tangga yang kedua, wa tasdiq bil qalbi, membenarkan dengan hati. Inilah sebagai anak kunci syurga. Dah, membenarkan dengan hati. Bila sebut kata benar dengan hati ini, kita kena belajar. Sebab tu dalam nak belajar ilmu tauhid, dalam nak belajar ilmu akidah, nak belajar ilmu usuluddin ini, untuk mensahkan iman kita, terlebih dahulu kita kena berhadapan dengan musuh ketak kita. Siapa dia musuh ketak kita? Syaitan. Allah Ta'ala sebut innahu lakum aduwwun mubin. Setan ini adalah sebagai musuh bagi kamu yang nyata. Dan dia hari-hari dia perjuangan setan ini hanya satu, memastikan manusia ataupun disebut sebagai spesies manusia ini menjadi penghuni neraka.
Hebat setan ni. Dia punya ilmu dia ni pun banyak juga. Antara makhluk Allah alim juga ni setan. Dia mengajar para malaikat. Malaikat tu nak murid dia. Wujud setan ni sebelum daripada wujud Nabi Adam, setan ada dah. Jadi dia pun telah berjanji dengan Allah bahawa dia akan nak menyesatkan manusia, tarik manusia seramai mungkin, sedaya mungkin untuk menanganinya. Setan kerja nombor satu untuk menyesatkan manusia, tarik manusia masuk neraka. Pengalaman yang sangat hebat setan. Pengalamannya yang sangat hebat, iaitu pernah menyesatkan manusia daripada zaman Nabi Adam sampai hari ini. Pengalaman dia cukup hebat. Kita ni hidup atas dunia berapa hari? Berhidup di atas dunia berapa hari? Setan dah hidup lama dah. Sebab tu setan dia sentiasa membisik kepada seseorang. Antara dalam bab belajar ilmu tauhid ini, setan ajak seseorang supaya jangan belajar ilmu tauhid, jangan belajar ilmu akidah ini, jangan belajar ilmu usuluddin ini. Tambahan pula pada hari ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, orang tidak berminat untuk belajar ilmu tauhid. Alhamdulillah di Kuching ni masih lagi, kita tengok masih lagi alhamdulillah subur pengajian ilmu tauhid di masjid-masjid masih ada. Sesetengah tempat kadang-kadang hampir tiada pengajian ilmu tauhid, pengajian ilmu usuluddin. Tambahan pula dengan kemasukan pemahaman-pemahaman fikrah-fikrah yang songsang, yang cuba untuk nak menyesatkan manusia, yang sangat aktif. Mereka masuk bukan memasuki melalui sekadar melalui kampung-kampung dan kampung-kampung saja, tetapi mereka memasuki sampai ke universiti. Sampai ke universiti. Masuk ke universiti pula, mereka masuk ke universiti bukan sekadar menjadi seorang pakar, bukan sebagai seorang kerani, tetapi mereka masuk ke universiti sebagai seorang pensyarah. Kita kadang-kadang kita bangga anak kita belajar universiti. Bila kita bangga anak kita belajar universiti, alhamdulillah, tiba-tiba anak kita di dalam universiti dia mempelajari, belajar pula ilmu bahagian pengajian Islam, tetapi belajar dalam akidah yang susah. Ini sebahagian universiti kalau sebelah Semenanjung dah wujud, dah balik ke kampung kita bangga anak belajar universiti, tetapi setelah dia pulang nanti dia bawa fahaman songsang seperti Syiah contohnya. Kita bangga, tiba-tiba anak jadi Syiah. Ada satu pondok, satu seorang guru di negeri Kedah, negeri saya. Dia mana Allahu Akbar, seronok gembira anak belajar universiti. Saya sebutlah perkara ini. Jadi apabila balik itu, tiba-tiba anak bawa fahaman songsang, anak jadi Syiah. Balik habis dia kempen masyarakat supaya jangan ikut ayah dia kerana ayah dia sesat. Akhirnya bawa fahaman-fahaman Syiah yang cuba masuk, yang mana yang sangat membimbangkan kita pada hari ini. Sebab tu pengajian ilmu akidah yang boleh membawa kepada seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sangat penting. Biar kita bodoh dalam ilmu lain, tapi jangan bodoh kita dalam ilmu tauhid. Jangan bodoh kita dalam ilmu akidah. Biar kita bodoh walaupun kita bodoh dalam ilmu sains, tapi jangan bodoh dalam bahagian ilmu akidah. Karena Allah Subhanahu wa taala nyatakan Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr.
Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia ini berada dalam kerugian. Demi masa, sesungguhnya manusia, Allah sebut tauhid. Manusia ni spesies manusia, kita adalah Allah sebut rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa 'amilus shalihat, dan beramal dengan amal yang saleh. Keimanan adalah perkara yang penting. Nah, rugi kalau orang hidup di atas dunia walaupun 70 tahun, 80 tahun dia hidup di atas dunia, tapi ia gagal menobatkan dirinya sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi apabila kita duduk di atas dunia ni, kita kena belajar awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama kena kenal Allah. Awal wajibun 'alal insani ma'rifatul ilahi istiqar. Awal-awal yang wajib atas manusia ma'rifatul ilah, kena kenal Allah istiqar, dengan yakin. Ini kita kena belajar ilmu tauhid sebagai fardu ain. Yang kedua yaitu ilmu fiqh. Untuk apa kita pelajari ilmu fiqh, ilmu tauhid tadi? Kita belajar untuk mensahkan akidah kita, mensahkan iman kita. Ilmu fiqh untuk mensahkan ibadat kita. Sebab tu amal ibadat kita kena belajar. Siapa yang mana yang tidak belajar dalam melaksanakan ibadah ini, maka akan berlaku kesalahan-kesalahan tambahan yang kita sebut tadi. Syaitan sentiasa membisik. Malam lahu syekh, siapa yang tidak ada guru baginya, fasyaitan syekh, maka setan adalah guru dia. Sebab tu dalam kita melakukan amal ibadat, kita kena ada guru yang membimbing kita. Kita salat, kita kena ada guru yang membimbing ibadat kita. Kalau tidak, siapa yang tidak ada guru, maka setanlah gurunya. Ya, ketika mana takbiratul ihram sampai berkocak pada badan. Salli Allah sampai berkocak pada badan dia. Tapi setan bisik kata, betul dah apa yang kamu buat. Dia berasa betul. Hakikatnya solat tu dah batal dah. Betul solat buat kamu. Kadang-kadang maaf saya sebut ni tak berlaku lah di Kuching, berlaku kat tempat lain. Belah Zimbabwe. Muslimat tak pakai tudung, contoh. Kemudian pula bila tak pakai tudung pula dalam rumah. Kemudian pula sekat keluar rumah sekejap tak pakai tudung. Nak musafir baru pakai tudung. Setan kata, tak apa, betul dah apa yang kamu buat ni. Tambah sekarang ni pula dengan zaman media sosial. Facebook, ni budak-budak sekarang ni, main TikTok, buat live TikTok, tak pakai tudung, tak menutup aurat. Setan kata, tak apa, kamu bukan keluar rumah. Jadi syaitan sentiasa membisik hati. Yuwaswisu fi sudurin nas. Dia sentiasa mewaswaskan, meragu-ragukan, membisik hati manusia, sehingga akhirnya manusia melakukan sesuatu tanpa ilmu. Jadi ibadat dia tidak ada ilmu. Puasa, solatnya tidak. Ini yang kita bimbang. Sebab tu kita akan belajar ilmu fardu ain. Yang kedua, Allah masih beri peluang kepada kita untuk kita belajar ilmu fiqh untuk memperbaiki amal ibadat kita. Dan yang ketiga yaitu ilmu tasawuf. Yang ni lagi kurang orang belajar. Lagilah berkurangan orang belajar dalam bab ilmu tasawuf. Hatta sehingga pondok-pondok pun kadang-kadang hampir tiada. Ada tapi tak banyak. Dalam Malaysia ni kita mempunyai 313 buah pondok. Saya diberi tanggungjawab sebagai pengurusi pondok, pengurusi pertumbuhan muafakat pondok se-Malaysia.
Kita memantau 313 buah pondok. Dan insya-Allah kita juga berazam untuk menyuburkan institusi pondok di bumi Sarawak ini insya-Allah. Nah, dalam usaha untuk kita membuka ruang, terutama saya sebut, nah, insya-Allah kita cuba usahalah sedaya upaya, antaranya pondok untuk warga emas. Nah, saya rasa wallahu alam lah. Ada kata tiada lagi di Kuching, di Sarawak. Pondok untuk warga emas, satu kawasan kita buat dalam 10 hektar ke 20 hektar ke perumahan untuk warga emas, warga pencen. Yang sebelum ni mungkinlah dia sibuk dengan kerja, sibuk dengan urusan-urusan hal-hal pekerjaannya sehingga tak sempat untuk nak mempelajari ilmu fardu ain. Lagi dia tak belajar, dia tak lepas. Maka bila ada seperti institusi ini, dia dapatlah belajar masuk situ, menghabiskan masanya untuk belajar ilmu akidah, mempelajari ilmu fiqh, mendekatkan diri dengan Allah, mempelajari Al-Quran, memperbetulkan amal ibadatnya dalam ia usaha menghabiskan sisa usianya sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbaiki amal ibadat kita. Kalau sebelah Semenanjung banyak, iaitu pondok-pondok tempat warga emas atau kita sebut sebagai perkampungan ilmu dan ibadah. Perkampungan ilmu dan ibadah. Apatah lagi kalau kata ada kawasan masjid yang ada ruang tapak-tapak kosong yang berdekatan dengan masjid, boleh kita cuba usaha membina. Dia tak perlu banyak, bukan kena bilik sampai 5 bilik, tidak. Cukup 1 bilik, 1 ruang tamu cukup. Sebab tu di pondok, kalau di sebelah Semenanjung tu, dalam pengajian pondok untuk warga emas, dia ada satu undang-undang. Salah satu undang-undangnya dilarang bawa cucu belajar pondok. Kalau dia bawa cucu, dia rajin main cucu sampai tak belajar juga. Sudahlah masa muda kamu main anak banyak dah. Bila dah dewasa, bila dah warga emas ni, bila kita dalam usaha nak perbetulkan ilmu kita, perbetulkan amal ibadat kita, duk sibuk main cucu, lagi tak belajar juga. InsyaAllah kalau kata ada di masjid, kawasan-kawasan ruang bina, supaya apa? Warga emas kita ini sehingga akhir hayatnya dia boleh ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Dengan masjid dekat, tak perlu naik kereta, walaupun wheelchair pun dia boleh masuk masjid untuk solat berjemaah insya-Allah. Waktu-waktu ruang talaqi Al-Quran, belajar perbetulkan Al-Quran insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, satu, Allah masih beri peluang kepada kita dengan sisa usia yang kita ada untuk kita menimba ilmu agama Allah. Yang kedua, Allah masih beri peluang kepada kita untuk kita bertaubat daripada segala dosa. Kita ni manusia, kita melakukan dosa banyak. Kulubna Adam khata'un, tiap-tiap anak Adam pernah melakukan dosa. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak melakukan dosa dan kita mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar taubat. Sebab apa? Kita banyak dosa. Daripada akil baligh, kemudian pula daripada akil baligh, kita ini sehinggalah waktu usia tua, sehinggalah kita mati, kita banyak melakukan dosa. Kita bertaubat dah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak taubat, maka habislah kita. Tidak taubat, apa kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi Allah Ta'ala masih beri peluang kepada kita, manusia yang banyak dosa ini. Jadi macam mana kita nak masuki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita masih melakukan banyak dosa kita? Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala masih beri peluang kepada kita
apabila usia kita masih ada, yaitu peluang yang ketiga, peluang melakukan ibadat kepada Allah. Yang pertama tadi peluang ilmu, menuntut ilmu. Yang kedua peluang untuk taubat, tebus kesalahan kita, mohon ampun kepada Allah. Dan peluang yang ketiga ialah peluang untuk kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tempoh usia kita ni, kita melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga insya-Allah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan pahala kita ini di-reject. Dibatalkan pahala. Buat naik pahala kita. Allah Ta'ala tiba-tiba kita ada melakukan kesalahan yang boleh jadi jangan kita lakukan 7 kesalahan. Yang pertama, jangan kita ini mengumpat orang. Kita salat, kita sedekah, kita wakaf, kita baca Quran, tiba-tiba kita mengumpat orang. Pahala kita tu sia-sia. Tambah sekarang pula ni, mengumpat pula, dia satu mengumpat secara biasa. Yang kedua dia ada mengumpat secara online. Hebat lagi, bukan sekat jual beli online, mengumpat online pun ada. Dengan TikTok, dengan Facebook, dengan IG, dia mengumpat, dia pergi mengumpat online, share, kongsi benda-benda perkara yang tidak pasti dan sebagainya. Satu. Yang kedua, pastikan kita buat amal ibadat kita bukan kerana dunia. Kalau buat amal ibadat kerana dunia, sia-sia juga. Jadi ibadat kita itu jangan sesekali kita ada bahawa, jangan sesekali letakkan ibadat kita yang kita lakukan itu ada tujuan-tujuan dunia. Faham tak tujuan dunia macam mana? Dia buat sesuatu ni adalah sesuatu yang dia inginkan untuk manfaat dunia. Untuk manfaat dunia. Contohlah saya ambil, ni tak terlibatlah dekat Sarawak ni. Kat Mukim tak terlibat, dia libat belah Mongolia sana. Orang politik contoh. Dia buat satu-satu kebajikan sebab apa? Untuk nak meraih sesuatu yang dia nak untuk dunia. Sia-sia juga. Tu adalah yang kedua. Yang ketiga, jangan kita ada sifat takabbur, sombong. Karena takabbur ini adalah sifat setan. Ini jangan kita ada sifat takabbur. Saya rekah lagi sebab lewat ada. Yang keempat, jangan ada sifat ujub. Berasa kita ni hebat. Ramai-ramai dalam kampung aku ni orang yang paling hebat. Qiyamul lail aku, solat jemaah subuh aku dan sebagainya. Yang kelima, jangan ada dalam diri kita ini sifat hasad, dengki. Bila ada sifat hasad, dengki dengan orang, maka segala amal ibadat kita ini juga akan di-reject oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada apa. Yang keenam, jangan ada dalam diri kita ini tidak ada kasihan belas kepada orang lain. Maksudnya tidak ada ihsan. Sahabat kita pada hari ini yang sedang dibunuh oleh Israel alaihi laknat di bumi Palestin, kita tak rasa apa-apa.
Jadi kita usahalah ada ihsan. Selain daripada sahabat kita di peringkat antarabangsa, sahabat-sahabat kita di peringkat kampung kita, mungkin orang yang susah, kita juga sentiasa membantunya. Dan yang terakhir, jangan sesekali ada sifat riya dalam diri kita. Kalau ada sifat riya, maka segala amal ibadat kita itu juga yaitu sia-sia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita usahalah amal ibadat kita itu, semoga amal ibadat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni akil balik, kita dalam Islam ni dah lama dah. Banyak peluang kadang-kadang yang kita abaikan. Ada yang mana yang Allah Taala pilih orang yang mana yang dia ni tak sempat buat ibadat, tapi insya-Allah masuk syurga. Pun ada. Saya ambil contoh. Ya, ada satu kes yang berlaku di Kedah. Ya, di Kedah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala Siam, hamba Siam, Buddha. Nah, orang Buddha Siam yang keturunan daripada Thailand. Dia Buddha Siam, Buddha kita. Buddha Siam. Dia belajar sekolah menengah. Sepanjang dia belajar sekolah menengah, dia cukup berminat dengan pengajian Islam. Tapi dia Buddha. Dia cukup minat dengan pengajian Islam. Sehinggalah tingkat 4, tingkat 5 lebih kurang pula dah nak menjangkau SPM, dah dia keluar daripada sekolah menengah dia ni, sekolah dia belajar tu, tiba-tiba direpuh oleh kereta. Belah dia, boom, selerak. Dia jatuh dan kawan-kawan yang pakat saksi tak tengah depan sekolah, ramai orang pakat tengok, berkumpul depan tu. Bila dia jatuh tu, budak Siam jatuh dia selalu belajar dalam pengajian Islam. Jatuh terus dia mengangkat tangannya dan di mulutnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. La ilaha illallah. Duk tahan kesakitan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiba-tiba siap. Cek meninggal dunia. Allahu Akbar. Baru Islam sekejap tadi dah meninggal dunia, tak sempat salat. Allahu Akbar, syurga bagi dia. Nah, selepas daripada tu budak Siam, Buddha, lepas daripada selesai semua, jenazah dia tu dibawa balik ke Wak. Faham Wak Siam? Tempat orang Siam ibadat, orang Buddha ibadat. Bawa balik ke Wak, ke tokong dia. Bila bawa balik ke Wak ni, orang cakap lah, dah memang riuh, memang orang saksikan dia ada Islam. Tiba-tiba jenazah dia nak diurus dengan cara Buddha. Maka dimintalah oleh sahabat-sahabat kita yang menyaksikan, boleh tak tolong selamatkan jenazah dia. Maka dipanggillah beberapa orang ustaz untuk pergi tuntut di dalam buat itu, untuk jenazah itu diurus dengan cara Islam. Lalu masuklah kita berunding dengan Tok Samin. Nah, berunding dengan Tok Samin bahawa kita nak minta jenazah dia ni untuk diurus dengan cara Islam, kerana dia dah Islam sebelum dia meninggal dunia. Walaupun tak tempat tukar IC lagi. Bincang dengan keluarga. Akhirnya keluarga kata, tak apalah, semua pakat saksikan bahawa dia memeluk Islam saat dia nak mati. Lalu cuma satu permintaan daripada pihak keluarga, boleh tak kami nak tengok, kami nak saksikan pengurusan jenazah anak kami ini. Jadi kita pun kata, tak apalah, boleh saksikan daripada A to Z. Akhirnya keluarga dia saksi. Daripada semua, kita bawa balik jenazah, kita mandi jenazah dan kita kafankan jenazah, kita salatkan jenazah, kemudian kita kebumikan jenazah. Habis selesai semua, depan wajah, depan keluarga mereka.
Selepas daripada selesai dikebumikan, beberapa minggu selepas daripada itu, warisnya datang. Warisnya datang jumpa dengan ustaz-ustaz yang mengurus jenazah anaknya, mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang mengurus jenazah anaknya. Dan kami dapat saksikan ketika mana anak kami diuruskan jenazah itu, saat dimandikan wajahnya berseri-seri. Dan kami saksikan ketika mayatnya nak dibungkus pun berseri-seri jenazahnya. Dan kami tak pernah melihat jenazah seindah ini. Kemudian diurus dengan solat, dengan sembahyangnya, dan diurus sehingga dikebumikan dengan penuh kasih sayang. Kami tak pernah melihat apa yang dilakukan seperti ini dalam kepercayaan kami, kata mereka. Oleh itu, kami semua satu keluarga membuat keputusan untuk memeluk Islam. Alhamdulillah, tu kita lihat yang Allah pilih. Walaupun tak sempat ibadat, tak sempat salat, tak sempat melakukan dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia seorang yang boleh asbab habis satu keluarga memeluk Islam. Sebab itulah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni yang banyak dosa, kita ni yang banyak melakukan salah, mohon semoga Allah ampunkan dosa kita dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Semoga Allah memilih kita untuk menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cukup sekadar itu untuk tazkirah subuh kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bertemu semula di masa-masa yang akan datang, insyaAllah, jika dirizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin kama fatahtaha 'ala anbiya'ika wa awliyaika min ta'akhirin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad jama'at 'ala mahabbatik wattaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Wassaqillahumma rabbitataha fassaqillahumma rabbitataha fassaqillahumma rabbitataha wa adimuddaha wa ahdiha sublaha wa amdahan kalazi la yakhlu wa ashraf sadra faidul iman bika wa jabtukal alayka wa ahyiha ma'rafatika wa amitha ala syarti fi sabilika innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis mengucapkan kita terima kasih